Pada pagi yang sunyi itu, langit di Klang seolah-olah memendam sesuatu. Angin berhembus perlahan, membawa bersama aroma hujan semalam. Namun di sebalik kesejukan udara, ada rasa ganjil yang menggantung di ruang. Parvin Nair Surendran, lelaki kelahiran 15 Julai 1992, seorang pelakon yang wajahnya kerap muncul di layar kaca, bangun dengan perasaan yang sukar dijelaskan. Seolah-olah hari itu menyimpan rahasia yang hanya menunggu masa untuk terbongkar. Sejak awal kariernya, Parvin bukan sekadar pelakon biasa. Dia memiliki cara unik menghidupkan watak, menjadikan setiap dialog bukan sekadar kata-kata, tetapi denyut nadi emosi. Namun, di sebalik sorotan lampu kamera, dia seorang lelaki yang penuh tanda tanya. Kawan rapatnya sering berkata, Parvin menyimpan sesuatu dalam diam, rahasia yang hanya dia sendiri faham. Dan pada hari terakhir hidupnya, rahasia itu seperti semakin berat dibawa. Pagi itu, dia memandu keluar dari rumahnya di Klang, kereta hitam yang sudah menemaninya bertahun-tahun berderum di jalan yang basah. Tiada siapa tahu tujuan sebenar perjalanannya. Beberapa saksi berkata, dia kelihatan memandu dengan penuh tumpuan, namun mata mereka juga menangkap raut wajah yang tidak tenang. Ada sesuatu dalam pandangan matanya, seolah dia sedang berkejaran dengan masa, atau mungkin dengan takdir. Jam menunjukkan hampir pukul 11 pagi ketika bunyi dentuman itu memecah kesunyian. Sebuah kereta lain meluncur dari arah bertentangan, kehilangan kawalan di selekoh tajam. Dalam sekelip mata, segala-galanya berubah. Logam berderit, kaca pecah berhamburan, dan jalan raya menjadi saksi bisu pertembungan yang tidak dapat dielakkan. Ketika orang ramai bergegas menghampiri, mereka menemui Parvin dalam keadaan yang membuatkan jantung berdegup kencang. Wajahnya pucat, nafasnya perlahan, namun matanya masih terbuka, menatap langit seperti mencari sesuatu yang tidak terlihat. Ada bisikan samar dari bibirnya, kata-kata yang tidak jelas, namun cukup untuk membuatkan mereka yang mendengar merasa bulu roma meremang. Berita kemalangan itu merebak pantas. Dalam masa beberapa jam, media sosial dipenuhi gambar dan video dari lokasi kejadian. Peminatnya tergamam, rakan artisnya terpaku. Tiada siapa menjangka lelaki berusia 33 tahun itu akan pergi secepat ini. Namun, yang lebih mengganggu ialah desas-desus yang mula berlegar. Ada yang berkata, beberapa hari sebelum tragedi, Parvin kerap menyebut tentang menamatkan sesuatu dan menutup bab dalam hidupnya. Ada pula yang mendakwa, dia sering dilihat termenung sendirian di lokasi penggambaran, seolah memikirkan sesuatu yang berat. Salah seorang rakan baiknya yang enggan dikenali menceritakan bahwa malam sebelum kemalangan, Parvin telah meneleponnya pada jam 2 pagi. Percakapan mereka singkat, namun cukup aneh untuk diingati. Parvin hanya berkata, kalau esok aku tak ada, ingat, aku dah buat apa yang sepatutnya aku buat. Kemudian talian terputus, meninggalkan rakannya dalam kebingungan. Pihak polis kemudian mengesahkan bahwa kemalangan itu adalah nahas jalan raya biasa. Tiada unsur khianat, tiada pemanduan di bawah pengaruh alkohol. Tetapi, anehnya, telefon bimbit Parvin hilang dari tempat kejadian. Tiada siapa dapat menjelaskan ke mana perginya. Rekod GPS keretanya juga menunjukkan laluan yang tidak biasa. Dia telah mengambil jalan memutar hampir 20 km sebelum menuju ke lokasi nahas. Mengapa? Soalan itu kekal tidak terjawab. Keluarganya, meskipun berduka, memilih untuk tidak mendedahkan terlalu banyak tentang kehidupan pribadinya. Ibunya hanya berkata dalam satu wawancara ringkas, Parvin anak yang baik, tapi dia selalu simpan banyak perkara dalam hati. Kata-kata itu menambah lagi lapisan misteri pada kisah hidupnya. Dan mungkin yang paling aneh ialah satu catatan diari yang ditemui di biliknya. Tarikh terakhir yang ditulis adalah sehari sebelum kemalangan. Tulisan itu ringkas, namun penuh makna. Ada perjalanan yang tidak dapat dielakkan.
walau sejauh mana kita cuba mengelak. Aku sudah bersedia. Kata-kata itu menggantung di udara, meninggalkan tanda tanya yang besar. Apakah yang sebenarnya berlaku pada hari itu? Kemana dia ingin pergi sebelum segalanya berakhir? Dan apakah maksud perjalanan yang ditulisnya? Hari-hari selepas pemergiannya dipenuhi spekulasi. Ada yang percaya ia hanya kebetulan tragis. Ada pula yang yakin Parvin sedang menuju ke suatu pertemuan penting, sesuatu yang mungkin mampu mengubah hidupnya, atau bahkan membongkar rahasia yang selama ini dia sembunyikan. Namun jawaban sebenar terus terkubur bersama dirinya di bawah tanah merah Klang, di ruang tamu rumah keluarganya di Klang. Selepas kemalangan itu, suasana sunyi menyelubungi setiap inci ruang. Bau teh susu yang masih hangat di cawan Parvin seakan menjadi saksi terakhir pagi itu sebelum dia melangkah keluar. Di sofa, tergantung jaket kulit hitamnya. Jaket yang sering dipakainya ketika memandu jarak jauh, kini terkulai sepi, seperti menunggu bahu yang tidak akan kembali. Di meja kopi, terdapat skrip film yang masih terbuka pada halaman 47. Tanda lipatan kertas itu jelas menunjukkan dia berhenti membaca di situ. Dalam adegan itu, wataknya harus memutuskan antara menyelamatkan orang yang dicintai atau mengejar kebenaran yang mungkin memusnahkan segalanya. Ironinya, skrip itu seolah-olah cerminan kehidupan sebenarnya, walaupun tiada siapa yang tahu pilihan apa yang sedang dia hadapi di dunia nyata. Rakan sekerjanya mengingati Parvin sebagai lelaki yang jarang berkongsi masalah, namun setiap gerak-gerinya penuh isyarat. Ketika di set penggambaran, dia suka duduk di sudut, memerhati semua orang, sambil bermain dengan cincin peraknya. Cincin yang diukir dengan tarikh 15/27/1992. Tarikh lahirnya. Cincin itu hilang pada hari kemalangan, sama seperti teleponnya. Tiada siapa dapat menjelaskan bagaimana dua benda yang paling dia sayangi itu boleh lenyap serentak. Beberapa hari sebelum tragedi, seorang peminat mengambil gambar Parvin di sebuah kafe kecil di Shah Alam. Dia duduk sendirian di meja hujung, menulis sesuatu di buku nota kulit berwarna coklat. Ketika peminat itu mendekat untuk meminta tanda tangan, Parvin tersenyum, tetapi senyumannya kelihatan berat. Kadang-kadang, kita menulis bukan untuk dibaca orang lain, tapi untuk memastikan diri kita tak lupa. Katanya perlahan. Kata-kata itu, pada masa itu, hanya dianggap falsafah biasa. Namun selepas kematiannya, ia seperti petunjuk kepada sesuatu yang lebih dalam. Pagi nahas, langit Klang mendung, awan kelabu rendah, seperti menekan seluruh bandar. Beberapa saksi mendengar bunyi hon panjang sebelum hentaman berlaku. Ada yang mengatakan Parvin sempat memutar stereng, cuba mengelak, tetapi kereta dari arah bertentangan terlalu laju. Ketika tubuhnya diangkat ke dalam ambulans, beberapa titis hujan mula jatuh, membasahi wajahnya yang tenang. Salah seorang petugas kecemasan bersumpah bahwa dia melihat Parvin menggenggam sesuatu di tangannya. Tetapi ketika sampai di hospital, tangannya kosong. Di bilik tidurnya, selain diari yang sudah disebut, ada satu bingkai gambar kecil di tepi katil. Gambar itu menunjukkan seorang wanita berambut panjang yang tidak dikenali umum, berdiri di tepi pantai, membelakangi kamera. Tiada catatan nama atau tarikh di belakangnya. Keluarga Parvin tidak pernah melihat wanita itu sebelum ini. Gambar itu kini menjadi bahan bualan senyap di kalangan mereka yang rapat dengannya. Di industri hiburan, kehilangan Parvin menjadi luka besar. Dia bukan hanya seorang pelakon, tetapi juga seorang penulis skrip yang bercita-cita tinggi. Ada proyek rahasia yang katanya sedang dibangunkan, sebuah film berdasarkan kisah sebenar yang tidak semua orang sanggup mendengarnya. Skripnya belum pernah ditemui. Pihak produksi hanya mempunyai serpihan email dan nota yang menggambarkan sebuah cerita tentang seorang lelaki yang mencari seseorang
yang hilang bertahun-tahun lalu. Anehnya, watak utama filem itu bernama Ravin. Hanya satu huruf berbeza daripada namanya sendiri. Malam sebelum pemakamannya, seorang jiran lama menceritakan sesuatu yang membuat bulu Roma meremang. Katanya, sekitar jam 11 malam sebelum kemalangan, dia melihat Parvin berdiri di luar rumah, menatap langit gelap. Tangan kirinya memegang telepon, tangan kanannya menggenggam cincin perak. Dia tidak bergerak selama hampir 10 menit, seolah-olah mendengar sesuatu yang hanya dia boleh dengar. Di media sosial, ribuan ucapan takziah membanjiri laman rasminya. Tetapi di antara ucapan itu, ada satu message misteri yang muncul berulang kali dari akaun tanpa gambar profil. Dia sudah tahu, dia sudah bersedia. Akaun itu kemudian dipadam, meninggalkan lebih banyak persoalan. Walaupun pihak berkuasa menutup kes ini sebagai kemalangan biasa, bayangan misteri tetap membalut cerita hidupnya. Bagi sesetengah orang, Parvin hanyalah mangsa takdir yang kejam. Namun bagi yang mengenalnya, mereka yakin dia sedang menuju ke suatu tempat atau kepada seseorang pada pagi itu. Dan disitulah, mungkin, kebenaran yang sebenar tersembunyi bersama-sama dengan rahasia yang dibawanya ke liang lahat. Di luar sana, di jalan yang sama tempat nyawanya terhenti, bunga segar masih diletakkan setiap minggu. Tiada siapa tahu siapa yang meletakkannya. Kadangkala, di tengah malam, ada yang melihat kelibat seseorang berdiri lama di tepi jalan itu, memandang ke arah selekoh tajam. Tempat di mana segalanya berubah dan di mana kisah Parvin Nair Surendran, pelakon yang penuh rahsia, menjadi legenda bisu yang belum selesai. Hari-hari selepas pemergian Parvin, setiap inci ruang rumahnya di Klang seolah menyimpan gema langkahnya. Bau kolon kegemarannya masih melekat pada udara, lembut tetapi menusuk hati bagi sesiapa yang masuk. Di bilik tidurnya, langsir biru gelap dibiarkan tertutup separuh, membiarkan cahaya pagi menembusi hanya cukup untuk mencipta bayang-bayang panjang di lantai. Dalam bayang-bayang itulah kakaknya pernah berkata, Parvin suka duduk diam berjam-jam sambil menulis di buku notanya. Buku nota kulit coklat yang ditemuinya selepas kematian itu masih menjadi bahan perbualan keluarga. Halamannya dipenuhi coretan yang kelihatan seperti potongan dialog, peta kecil, dan simbol yang tidak dapat ditafsirkan. Ada satu halaman yang ditulis dengan tinta merah. Jika aku gagal esok, mereka akan menang. Tetapi jika aku berjaya, semuanya akan berakhir. Tiada siapa tahu siapa mereka yang dimaksudkan. Lebih membingungkan, di dalam salah satu laci meja tulisnya, terdapat sampul surat putih yang belum dibuka. Hanya bertulis, untuk R. Surat itu tidak pernah dibuka oleh keluarganya, karena mereka percaya ia sepatutnya sampai kepada seseorang yang tidak mereka kenali. Pihak polis menyimpannya sebagai bahan bukti, tetapi tiada maklumat lanjut diberi. Beberapa orang rakan rapat mula muncul dengan cerita yang ganjil. Seorang kru produksi mendedahkan bahawa 2 minggu sebelum kemalangan, Parvin mula menerima panggilan telefon yang membuatnya kelihatan resah. Dia sering meninggalkan set secara tiba-tiba, berjalan jauh untuk bercakap di telefon, dan kembali dengan wajah tegang. Pernah sekali, ketika ditanya siapa yang meneleponnya, dia hanya menjawab, orang yang tak sepatutnya wujud lagi. Tentang wanita dalam gambar di tepi katilnya, penyelidikan tidak rasmi oleh seorang wartawan hiburan membawa kepada satu penemuan aneh. Gambar itu pernah dimuat naik ke internet bertahun-tahun lalu di sebuah blog lama yang kini telah dipadam. Blog itu berkisar tentang kisah kehilangan seorang wanita misteri yang dilaporkan hilang di pantai timur Malaysia. Namun, tiada pengesahan sama ada wanita itu benar-benar orang yang sama dengan dalam gambar Parvin. Malam sebelum kemalangan, jiran di hujung jalan mengaku mendengar bunyi enjin kereta Parvin dihidupkan berkali-kali, seperti dia sedang ragu untuk memulakan perjalanan. Sekitar jam 2 pagi, cahaya dari biliknya masih menyala, dan siluetnya kelihatan sedang bergerak dari meja tulis ke tingkap
berulang-ulang. Ada juga laporan tidak rasmi dari seorang mekanik yang pernah membaiki kereta Parvin seminggu sebelum tragedi. Katanya, dalam but kereta itu terdapat kotak besi kecil berkunci, terlalu berat untuk diangkat seorang diri. Mekanik itu tidak bertanya isi kotak tersebut, tetapi selepas kemalangan, kotak itu tiada di dalam kereta. Hari pengebumiannya di tengah lautan peminat dan rakan artis, seorang lelaki yang tidak dikenali berdiri di kejauhan, mengenakan kot hitam dan kacamata gelap. Dia tidak bercakap dengan sesiapa, hanya memegang sejambak bunga lili putih. Selepas semua orang beredar, lelaki itu berjalan perlahan ke pusara, meletakkan bunga itu dan meninggalkan sepucuk nota kecil yang hanya berbunyi, "Maaf, kita tak sempat." Pihak keluarga menemui nota itu pada keesokan harinya. Tulisan tangan pada nota tersebut sama dengan catatan dalam buku nota Parvin. Tetapi tiada sesiapa pun mengaku mengenali lelaki itu, dan dia tidak pernah muncul lagi. Di media sosial, kisah-kisah tentang roh Parvin mula beredar. Ada yang mendakwa melihat kelibatnya di kawasan selekoh tempat kemalangan, berdiri memandang ke arah jalan yang gelap. Ada pula yang mengatakan mereka menerima mesej misteri dari nombor tidak dikenali, hanya berisi satu baris. Dia belum pergi. Seorang wartawan yang cuba menyiasat lebih dalam menerima amaran melalui email tanpa nama. "Berhenti sebelum awak jadi macam dia." Wartawan itu menghentikan liputannya serta-merta, tanpa penjelasan. Dan di tengah segala misteri itu, satu fakta tetap menjadi pusat segala tanda tanya. Kemanakah Parvin sebenarnya menuju pada pagi itu? Jalan memutar sejauh 20 km yang diambilnya bukanlah laluan menuju mana-mana lokasi penggambaran, rumah kawan, atau lokasi penggambaran film barunya. Ia adalah laluan ke sebuah kawasan terpencil yang kini terbengkalai, sebuah rumah kolonial lama yang pernah terbakar, dan menurut cerita penduduk setempat, dihuni oleh seseorang atau sesuatu, tetapi tiada siapa berani mengaitkan secara terus antara rumah itu dan kematian Parvin. Mereka hanya tahu setiap misteri yang cuba dibuka membawa kepada misteri lain yang lebih gelap. Dan nama Parvin Nair Surendran terus disebut, bukan sahaja sebagai seorang pelakon, tetapi sebagai teka-teki hidup yang tidak pernah selesai. Rumah kolonial lama itu terletak di hujung jalan berbatu yang hampir dilupakan, dikelilingi oleh pokok besar yang dahannya seperti tangan tua merentang ke langit. Cat putihnya telah pudar menjadi kelabu kusam, tingkap-tingkapnya berdebu, dan pintu depannya tergantung senget. Orang kampung jarang menghampirinya, apatah lagi selepas cerita-cerita tentang bayang hitam di jendela mula tersebar. Namun, menurut rekod GPS, inilah tempat yang menjadi hala tuju terakhir Parvin sebelum nahas. Tidak ada sesiapa yang pasti mengapa dia mahu ke sana. Rumah itu telah ditinggalkan sejak kebakaran 15 tahun lalu yang meragut nyawa seorang wanita dan anaknya. Tetapi, bagi mereka yang melihat gambar wanita di tepi katil Parvin, persamaan wajahnya dengan mangsa kebakaran itu sukar diabaikan. Seorang lelaki tua yang tinggal berhampiran rumah itu menceritakan sesuatu yang membuat bulu roma berdiri. Katanya, pada pagi kemalangan, dia melihat sebuah kereta hitam berhenti seketika di hadapan pagar rumah tersebut. Dari jarak jauh, dia nampak pemandunya duduk lama tanpa mematikan enjin seolah-olah menunggu seseorang keluar. Tetapi, tiada siapa yang muncul. Beberapa menit kemudian, kereta itu berpatah balik, menuju ke jalan utama. Dan tidak lama selepas itu, berita nahas sampai ke telinganya. Di meja kerja Parvin, selain buku nota dan gambar wanita misteri itu, ada satu set kunci berkarat dengan tag besi kecil, terukir huruf R. Tiada siapa tahu pintu apa yang dibuka oleh kunci itu. Ada yang percaya ia adalah kunci ke rumah kolonial tersebut, walaupun pintu rumah itu kini rosak. Dalam minggu-minggu selepas pemergiannya, beberapa peminat fanatik mula berkumpul di lokasi kemalangan
mencari apa sahaja yang mungkin tertinggal. Seorang daripada mereka mendakwa menemui serpihan kecil kotak besi yang pernah disebut oleh mekanik. Di permukaan serpihan itu terukir angka 013 15. Tiada siapa tahu apa maksudnya, waktu, tarikh, atau kod rahsia. Kakaknya menceritakan bahawa malam sebelum tragedi, Parvin ada meninggalkan sekeping nota ringkas di dapur. Jangan tunggu makan malam. Aku mungkin balik lewat, atau tidak balik langsung. Kata-kata itu, kini, kedengaran seperti perpisahan yang disusun rapi. Laporan polis menutup kes ini sebagai nahas jalan raya biasa. Tetapi beberapa fail siasatan kekal sulit. Seorang pegawai penyiasat yang enggan dikenali hanya berkata, ada perkara yang tidak sesuai untuk orang ramai tahu. Bukan kerana rahsia jenayah, tetapi kerana ia tidak akan membawa kebaikan kepada sesiapa. Kata-kata itu menimbulkan lebih banyak persoalan berbanding jawapan. Industri hiburan cuba bergerak ke hadapan, tetapi nama Parvin terus disebut dalam nada yang separuh sedih, separuh ingin tahu. Skrip terakhir yang sedang ditulisnya masih hilang, dan ramai percaya jika skrip itu ditemui, ia mungkin menjadi kunci untuk memahami kemana dia sebenarnya pergi pada pagi nahas itu. Pada ulang tahun kelahirannya setahun selepas kematian, seseorang, identitinya tidak diketahui, menghantar sebuah bungkusan ke rumah keluarganya. Di dalamnya terdapat hanya satu benda. Cincin perak milik Parvin, bersih tanpa kesan calar, dan sekeping nota bertulis, dia sudah sampai. Tidak ada tanda tangan, tidak ada petunjuk dari siapa, dan tiada siapa yang mengaku menghantarnya. Malam itu ibunya berkata dia bermimpi, melihat Parvin berdiri di hujung lorong rumah mereka, memakai jaket kulit hitamnya, tersenyum samar. Dia tidak berkata apa-apa, hanya mengangkat tangan seolah memberi salam perpisahan, lalu berjalan ke arah kegelapan. Ketika ibunya terjaga, jam di dinding menunjukkan tepat 03.15. Rumah kolonial itu masih berdiri hingga kini, walaupun separuh runtuh dibiarkan reput oleh masa. Kadang-kadang, pelancong yang berani datang mengambil gambar, tetapi ada di antara mereka yang mendakwa merakam sesuatu yang tidak sepatutnya ada. Bayang lelaki berdiri di jendela tingkat atas, memandang ke arah jalan. Bayang itu, kata mereka, memakai jaket kulit hitam dan memegang sesuatu yang berkilau di tangan. Tidak ada yang pasti sama ada semua ini hanyalah kebetulan, imajinasi, atau sisa-sisa dari sebuah cerita yang terlalu rumit untuk dijelaskan. Dan mungkin di selekoh jalan tempat nyawanya terhenti, di rumah tua yang menjadi tanda soal, atau di hati orang-orang yang pernah mengenalnya, rahasia itu masih bernafas, menunggu masa yang tepat untuk terbongkar. Tahu, mungkin tidak akan pernah.